Boleh nak tanya bersorang ni boleh. Ya, silakan. Saya ni macam orang biasa lah. Kalau saya masuk website ISMA ni kan, saya nak tahu apa mission statement ISMA ni. Sebab dia masa dia pertama kolom ni apa mission statement tu. Sebab dia tahu ni ada macam saya baca ni macam Islamic kan, macam Islamic organisation tapi pasal Melayu, pasal apa yang kalau mission statement ISMA dia spesifik, boleh bagi tak? Membina umat beragenda. Bagaimana tu? Dan macam yang saya sebut tadi lah, dengan mendidik dan juga perjuangan untuk dari sudut pengurusan undang-undang. Dua tu lah. Membangun umat beragenda. Jadi kalau dengan cara saya sebut itulah. Tapi kalau nak terang apa itu umat beragenda, okey, saya terangkan di sini. Sekarang ni isu dia di Malaysia terutama khususnya lah kan, umat Islam dia tak ada agenda yang jelas tentang kehidupan dia. Contoh mudah, Mat Rempit. Itu contoh yang paling simple lah. Dia boleh sanggup bunuh diri dia kan dengan aktiviti itu kerana tak ada agenda hidup. Kemudian dari segi yang lebih tinggi lagi, tahap lebih tinggi, kita tengok umat Islam sama ada politician ataupun pemegang jawatan tinggi dalam kerajaan dan sebagainya, dia tidak ada satu agenda yang jelas umat Islam nak apa daripada negara dia. Sebab masing-masing dengan agenda masing-masing. Maksudnya saya tak masukkan orang ni tak ada agenda dia tak. Dia ada agenda tapi agenda parti dia lah, agenda jemaah dia lah, agenda company dia lah, agenda kerajaan dia lah, jabatan kerajaan dia lah. Maksud kita umat beragenda ni agenda keseluruhan kita semua ni kita nak apa. Jadi dari sudut perspektif ISMA, umat Islam dia agenda dia yang paling utama, dia kena mempertahankan kedudukan dia di bumi yang bertuah itu. Kedudukan dari sudut politik, dari sudut ekonomi, dari sudut segala-galanya. Dan kita tahu keadaan yang ada sekarang ini, kita tertinggal dari sudut ekonomi. Kalau tak nak keadaan Melayu tak apa, orang Islam tertinggal dari sudut ekonomi di belakang India dan China. Itu jelas. So kita perlu lihat jelas itulah agenda kita. Daripada kita ada agenda macam tu, so kita akan berusaha ke arah memperkasakan kedudukan ekonomi kita. Dan dalam hal ni kita jangan ambil pendekatan salahkan itu soal. Betul lah, memang ada lah awak yang buat perangai macam-macam tu. Tapi sekali lagi yang sebut, kita punya cara fikir, kita berpaksi kepada apa yang kita boleh buat lebih banyak daripada kita berpaksi pada apa yang orang lain patut buat. Itu ISMA. Jadi agenda di sudut ekonomi, dan agenda di sudut politik. Dengan perpecahan yang ada berlaku sekarang ini, tak kisahlah kita tolak ke tepi lah isu yang ni rasuah, yang ni nakkan keadilan whatever. Tapi keseluruhan ni, dua-dua pihak ni nak apa sebenarnya? Jadi macam mana pun kita ada parti musik, akhirnya kita kena jelas agenda kita nak satu kemaslahatan untuk Islam keseluruhannya. Kuasa politik itu kekal kuat. Dan saya nyatakan contoh kuasa yang semakin lemah tak kuat, macam yang saya sebut dalam ceramah malam tadi, satu bukti yang jelas. Banyak lagi benda-benda lain, tapi contoh yang mudah kita faham ialah isu Bible Melayu dan juga Barubian dalam Pilihan Raya Negeri Sarawak, di mana mungkin ada yang tak ada semalam dan saya ulang sekali lagi. Contoh yang jelas di mana disebabkan kuasa kita makin tak kuat, kita terpaksa menawarkan benda yang secara prinsipalnya kita sebenarnya tak setuju pun daripada awal. Seorang tawarkan Barubian sebagai Ketua Menteri pada Pilihan Raya Negeri Sarawak 2011 Mac. Dan satu pihak lagi bila dia tawarkan Barubian, seorang lagi fikir nak tawarkan apa? Tawarkan Bible bahasa Melayu, dan itu berlaku. Puluhan ribu dilepaskan daripada Pelabuhan Kuching dan Pelabuhan Kelang masa tu. So poin anda tak nak cerita pasal Bible Melayu benda tu, tak. Poin yang penting di sini ialah orang Melayu kena jelas, dia kena Melayu Islam tak nak Melayu tak apa, ada sensitif dia okey. Orang Islam kena jelas, dia kena pastikan kuasa politik dia kuat. Barulah takkan berlaku kita tawar benda-benda kepada bukan Islam ni yang melemahkan kedudukan diri kita sendiri. Itu membangun umat beragenda. So kita cakap umat beragenda, kita sebenarnya apa yang berlaku ni di kalangan pemimpin-pemimpin politik ni, kita fikirkan dia orang ni nak berubah, boleh berubah, tapi dia punya jangka panjang yang kita harapkan sebenarnya adalah umat. Sebab umat yang memilih pemimpin. Jadi umat beragenda ni amat penting supaya dia jelas hala tuju dia.
Pemimpin yang naik sekarang ni adalah atas pilihan umat yang tak tahu apa benda dia nak sebenarnya. Dia nak ialah api elektrik, dia nak lampu jalan, dia nak adu tu adu ni. Jadi YB nanti pun orientasi fikir dia tu penuhilah keperluan masyarakat nak jalan raya dan sebagainya. Tapi dari segi survival umat Islam tu sendiri, tak ada siapa pun yang fikir benda tu. Kebanyakan je lah, jangan salah faham, kebanyakan Islam tak fikir benda tu, kecuali bila datang tu orang tengah dah musim dan sebagainya. Apa ni Ustaz, bercakap tentang politik, sebab saya berminat nak tahu pasal politik tu. Okay. Pertama sekali saya nak tanya Ustaz, mengapakah tema ISMA dalam politik lebih meng-highlightkan, mengeksklusifkan Melayu? Mengapa Melayu yang menjadi sasaran utama? Okey, seperti Ustaz dah bagi tahu semalam, memang Melayu memang sasaran utama sebab majoriti. Selain daripada majoriti, kita bercakap tentang umat beragenda, sedangkan umat yang diklasifikasikan, mungkin didefinisikan dalam konteks umat Nabi Muhammad, seluruh alam, seluruh orang yang hidup dalam dunia adalah satu umat Nabi Muhammad. Mengapa mengeksklusifkan Melayu itu juga? Sedangkan contoh metod berjasa, nak faham, umat Nabi Muhammad tu entah refer umat Islam kan? Ke yang bukan Islam? Seluruh yang manusia kan? Seluruh manusia yang hidup selepas zaman yang bukan Islam pun? Yup. Okey. Saya mendefinisikan itulah. Okey. Kemudiannya, kalau ikutkan strategi berjasa dalam PRU yang ke-13, berjasa bertanding di kawasan yang majoriti Melayu, tetapi yang mana dua pihak parti politik tidak menawarkan calon Melayu. Di situ dah nampak kan, berjasa mengeksklusifkan lagi Melayu. So, umat beragenda ISMA ni macam mana sebenarnya? Saya nak cuba dapatkan penjelasan. Soalan tu bukan memberikan tu daripada kenapa Melayu kan? Okey. Macam mana nak sebut semalam, sebenarnya cakap sebenarnya majoriti satu hal, dan bila tak cakap pasal Melayu, sebenarnya kita cakap pasal kuasa Islam. Sebab Melayu punya majoriti di negara kita ni, dia kita bayangkan Melayu ada lebih kurang 14 juta, dan bukan Melayu yang Islam tak sampai 1 juta confirm, tapi angka sebenarnya tak pastilah. Jadi kita bayangkan dia punya nisbah tu terlalu besar. Dan bila kita fokus kepada Melayu, artinya kita sebenarnya bercakap tentang survival politik orang Islam. Saya letak langsung yang benda yang paling signifikan. Menyentuh tentang berjasa. Setiap kali satu tindakan kita ambil itu, kita ada objektif yang kita nak capai. Apa yang saya sebutkan tadi, membina umat beragenda maupun satu objektif jangka panjang, penyelesaian akhir macam tu. Kerana ada umat beragenda. Tapi untuk masuk pilihan raya ke-13 itu, kita ada objektif jangka pendek yang kita nak. Dan saya sebutkan semalam, kita nak dengan masuk pilihan raya itu, kita dapat menyampaikan agenda kita kepada lebih ramai orang dengan cara kita masuk itu. Okay? So, Sekejap. Adakah ISMA akan masuk lebih banyak kerusi selepas ini? Tengok keadaan. Tengok keadaan. Sekejap, anak sama lagi tak ada, takut lupa. Pasal umat Nabi Muhammad, termasuk yang bukan Islam, kita kena faham. Bila kita tumpukan perhatian kita pada umat Islam, bukan bermakna kita nak mengetepikan umat bukan Islam. Sebab kita bercakap tentang umat Islam, artinya kita bercakap tentang kepimpinan. Takkan kita kata bahawa kepimpinan dunia ini boleh saja diberi kepada bukan Islam. Kita sebagai orang Islam yang Allah bagi amanah, kepimpinan dunia ni milik kita. Dalam konteks Malaysia yang lebih kecil, dah tentu kita cakap pasal orang Islam. Jadi tumpuan kita, fokus bukan bermakna kita tak ambil kisah semua orang. Perkataan fokus itu sudah memberikan maksud yang jelas. Kita ambil kisah semua orang, tetapi kita fokus kepada benda yang lebih penting, iaitu umat Islam itu sendiri. Bagi dia layak memimpin umat yang lain, dia kena selesaikan agenda dia kena jelas. Jangan bergaduh sampai kuasa hilang. Okay. Lepas tu, isu kita masuk kawasan yang bukan Islam, lawan bukan Islam, kita masuk tengah-tengah tu kan. So, apa yang kita buat ialah itu merupakan satu langkah simbolik. Simbolik bila kita masuk kawasan mana, kita tahu
Orang yang baru nak isytihar nak masuk pilihan raya 2 minggu macam mana nak menang. Tetapi kita masuk, kita faham lah masa 2 minggu tu lah peluang yang kita dapat, dan alhamdulillah kita dapat capai objektif itu, di mana kita tunjukkan secara simbolik orang Melayu boleh je bersatu untuk satu tujuan yang disepakat. Dan kita kena faham benda ni dalam konteks pemerintahan dalam Islam. Kuasa politik ini bagi kepada orang Islam. Dulu dah pernah jadi perbahasan panjang apa semua, bahawa kita boleh lantik non-Muslim. Itu satu perbahasan yang dipertikaikan dan sebagainya. Tetapi jelas daripada nas-nas dalam Al-Quran tentang ayat al-wala wal-bara, benda yang menjadi asas nas kepada isu lantik pemimpin, menunjukkan bahawa kita boleh lantik non-Muslim. Kita boleh lantik non-Muslim atas dasar siasat syar'iyah kalau kita lihat ada keperluan dia mewakili kaum dia. Tapi benda tu dalam sistem demokrasi yang ada di Malaysia memang tak boleh buat pun. Tetapi apa yang kita boleh buat, buatlah. Maksud saya, tempat yang boleh lantik ada pilihan orang Islam, lantiklah orang Islam. Tapi kita kata keseluruhan negara Malaysia ni kita tak boleh nak buat benda tu. Kita kena juga lantik orang bukan Islam. Saya bukan cerita pasal sistem keseluruhan pilihan raya negara Malaysia tu. Tapi kita cakap, kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kawasan yang kita masuk itu, kita jadi alternatif kepada pengundi Islam. Bahawa ada orang calon Islam di sini, kita nak pilih orang Islam. Poin dia ialah, kita nak tunjuk contoh bahawa kita ni ada banyak noktah untuk bersama. Yang ada pecah dua ni pasal apa? Sampai teruk sekali, sampai antara bukan Muslim dengan Muslim pun pecah lagi, tak nak. Orang Islam ada pun tak nak juga. So, itu merupakan simbol nak tunjuk kepada masyarakat sebenarnya kita boleh buat benda yang kita rasa tak boleh buat. Sama ada A atau B, BN atau PR, sebenarnya ada dia pilihan ketiga. Jadi bila kita masuk tu, kita tunjuk secara live banyak benda boleh buat sebenarnya. Adakah salah perpecahan tu? Bukan berlaku banyak grup tu, adakah satu kesalahan pandangan Isma macam ni? Perbezaan pendapat tak salah. Banyak parti politik tak salah. Tetapi yang salahnya apabila kita berbeza pendapat dan berpecah politik sampai kuasa politik itu terhakis. Itu salah. Kita nak berbeza pendapat dan membawa kepada kekuatan kita, umat Islam, bagus. Tetapi kalau berbeza pendapat sehingga meruntuhkan kuasa yang ada, macam contoh yang saya sebut tadi, bukti tadi tu, apa gunanya kita berpecah macam tu? Artinya ada ceiling untuk kita berbeza pendapat. Ada parti A, parti B, boleh berbeza pendapat, boleh maknanya berpolitik macam mana pun, tapi ada ceiling. Ada tahap yang kita tak boleh. Tak boleh kompromi kat situ. Contoh yang saya bagi itu jelas. Itu pandangan kita. Salam ya. Ustaz boleh tak Ustaz terangkan kembali sebab kita dah sayang dalam politik ni kan. Sebab semalam ada saya lihat kawan-kawan ramai tak dapat datang kan. So Ustaz terangkan kembali macam mana yang liberal punya ancaman, plural punya ancaman kepada syaukah Islam ni. Orang tanya, bebas bertanya kan. Secara ringkas tak? Ada pula tadi. Secara ringkas tak? Mungkin ada yang tak. Mungkin ada yang Sebab tak dengar kat datang kan. Ramai dengar semalam ni. Jadi benda tu, soalan tu relevan. Sebab Isma punya stance amat jelas benda tu. Jadi kalau nak tanya pada Isma, tak kita pasal stance Isma terhadap liberal, dia tak sempurna. Okey, kita melihat pertama sekali ini benda yang kita kena faham. Kebanyakan orang bercakap tentang politik, tentang Islam semua ni, dia lupa tentang satu hakikat bahawa pertemuan dengan jahiliyah adalah pertemuan pemikiran di makam yang pertama sebelum pertemuan dari sudut fizikal. Ya, pertemuan pemikiran itu kena jelas. Dan saya faham rakyat Malaysia ramai yang tak jelas benda tu. Dia nampak benda-benda yang fizikal je, persaingan ekonomi, politik, whatever. Tapi kita kena jelas, kita sebagai yang berpendidikan ni, sejarah menunjukkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi, pertemuan itu pertemuan akidah, pemikiran, pegangan. So sekarang ni, apa musuh dari sudut pemikiran, pegangan terhadap umat Islam sekarang ni adalah liberalism. Dan apa itu liberalism? Panjanglah ceritanya. Jadi kalau, dan saya nak nasihatkan, ya, kalau kita tidak
tidak tahu sesuatu perkara itu, elok kita cuba tengok, belajar dan sebagainya. Ni saya tegur pada pihak-pihak yang mudah-mudah, dia kata tak, bukan ancaman liberal, kita ni masalah rasuah dan sebagainya. Pada saya itu terlalu simplistik. Cuba kaji sikit kan, lengkapkan ilmu itu bahawa memang liberalism itu satu agenda barat pemikiran yang nak diserahkan kepada umat Islam. Sebab statement mereka jelas. Antaranya pengarang Washington Post, nama apa, fragment saya lupa nama dia tu. Dia sebut jelas bahawa pertembungan sekarang yang berlaku ialah antara Barat dan Islam. Dan orang Islam ni, dia tak boleh dikalahkan kecuali selepas dia dicairkan jati diri dia tentang Islam. Dia asal jadi apa, jadi nama Islam je. Tapi kalau dia berpegang pada Islam, siapa pun tak boleh nak kalahkan dia. So cara dia lah liberalize. Liberalize ni yang paling penting sekali ialah umat Islam ni jangan anggap Quran itu benar mutlak. Bila kalau dia pegang Quran tu benar mutlak, memang dia takkan berganjak tu. Dan Barat tak boleh menang cara macam tu. Jadi dia cairkan dengan liberalize. Liberalize artinya Quran tu pun boleh dibincangkan. Dan itu fenomena berlaku sekarang ni. Maqasid syariah pun dibincangkan oleh yang tak layak. Saya nak bagi tahu lepak maqasid. Kan malam ni kata sepak apa? Ini tajuk-tajuk yang santai lah pada orang muda sekarang kan. Tapi kadang-kadang dia telajak sikit nak santai. Lepak maqasid. Maqasid ni tak sesuai kata lepak. Sebab nak tahu tentang maqasid kena belajar usul fiqh. Usul fiqh ni ada dua bahagian. Pertama sekali tentang nas. Belajar tentang nas. Kalau Allah Ta'ala sebut apa ni perkataan wa'mur bil ma'ruf contohlah. Perkataan wa'mur itu sendiri dia panjang perbahasan dia tu. Ulama usul fiqh dia faham tu maksudnya mantuk, mafhum yang tersirat, yang disebut secara teks itu, yang tersirat tahu benda, kemudian ada lagi dia punya perbincangan. Itu baru bahagian pertama. Dah kuasai bahagian pertama ni, baru masuk bahagian kedua daripada ilmu usul fiqh, iaitu maqasid. Maqasid ni kena faham keseluruhan nas-nas dalam Quran tu baru boleh bincang pasal maqasid. Tapi saya faham generasi muda ni ada jenis mudah Google maqasid itu tujuan. Oh, tujuan. Jadi dia guna apa yang dia boleh Google tu, tujuan dalam syarak dan dalam keadilan. Dia letak ikut suka hati dia. Sedangkan dalam disiplin ilmu usul fiqh itu, arahan Allah SWT itu sendiri merupakan satu maqasid. Jadi benda-benda macam ni dia jadi ni agenda barat. Dia nak jadikan benda tu satu perbincangan bebas. Siapa-siapa boleh bincang. Dia punya kesan akhirnya pegangan Islam bahawa Quran itu adalah benda mukjizat yang tak boleh disanggah. Kenapa? Oh, boleh dipersoalkan. Siapa boleh bincang? Dia akan jadi fenomena macam tu. Benda yang sebiji macam mana berlaku pada masyarakat barat terhadap Bible. Bila Ustaz, kalau saya lihat lah, bila budak-budak Isma ni, kalau bila sekarang Isma tengah rancak sebut pasal liberal dan Syiah kan, semua dia orang akan buat kempen yang sama. So saya rasa tak ada masalah pun kalau Isma tolong sekali kempen lawan hadis palsu. Sebab saya rasa ini besar dan ini melibatkan akidah. Kalau bila disebabkan sesuatu dengan kefahaman orang yang tersendiri. Apa Ustaz? Kalau Ustaz buat dia mungkin lebih cepat sebenarnya. Okey, ada dua jawapan. Pertama sekali, kita tak nafikan semua benda yang baik ni kita nak buat. Tetapi kita kena faham juga keterbatasan yang kita ada. Satu orang dia tak boleh buat multitasking. Dan Isma ni, kami ni ada tenaga yang kami didik untuk dia bawa agenda dakwah ni satu persatu. Jadi nak faham liberalism dan cara nak faham liberalism dan menerangkan kepada masyarakat, kena latih, kena bagi masa. Kemudian Syiah, tak semua orang boleh cakap pasal Syiah ni. Saya pun tak boleh cakap detail pasal Syiah ni. Kena ada orang pakar dan benda tu diajar lama-lama, kita faham lah. So proses untuk mempelajari itu satu benda yang kena ambil. Okey, hadis palsu. Kita mudah-mudah ke nak
minta orang cakap tentang hadis palsu sedang dia pun hadis tak tahu benda kan. Jadi kena sediakan dia. Jadi saya nak cakap metodologi Ismail lah perubahan manusia. Perubahan manusia tu bukan manusia luar je, tak, diri kita ni pun kena berubah, kena belajar. Jadi apa yang kita minta tu satu benda yang bagus, kita pun akan perjuangkan benda tu. Tapi dari segi priority, masa, apa yang kami ada dan sebagainya, kami akan buat apa yang kami mampu kan. Kemudian dari segi sudut prioriti dari sudut masalah masyarakat, dalam konteks kita menyelesaikan masalah masyarakat, kita kena buat serentak, membangunkan dia dari sudut ilmu